أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian akhir dalam surah Al-Mulk mengkhabarkan kepada kita semua tentang perkara yang kita kena declare dengan istilahnya kul. Kul yang pertama dalam ayat bacaan yang kita dengarkan ini ialah perintah untuk kita meletakkan pergantungan, meletakkan keimanan kita kepada Ar-Rahman dan kita sentiasa bertawakal. Ujian dalam kehidupan sentiasa menempa, ujian dalam kehidupan sentiasa akan menyekat kita untuk capai ahsanul amala. Tapi yang paling penting adalah kita mengakui bahawa Allah ini Tuhan yang kita beriman sepenuhnya kepadanya dan kita hanya kepadanya wa alaihi tawakkalna, hanya kepadanya sahaja kita bertawakal atas segala urusan yang kita harungi dalam kehidupan. Dan juga perhatikan air ini. Sekiranya kita masih lagi tak nampak Ar-Rahman dalam kehidupan kita, perhatikan air. Sekiranya tak adanya air, tak adanya kehidupan. Sekiranya tiadanya air, tak adalah perkara yang akan menyebabkan dunia ini penuh dengan kehijauan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah persoalkan pada ayat yang terakhir ni supaya kita kembali ingat walaupun apa sahaja perkara yang berlaku dalam kehidupan, perhatikan nikmat air. Kerana tiadanya air, tiadanya kehidupan. Kalau kita susah nak bersyukur, susah untuk mencari satu nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, perhatikan air. Kerana air ini adalah asas kepada segala kehidupan.
Moga-moga surah Al-Mulk membawa kita untuk sentiasa memperingati kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya kerajaan Allah dan betapa hebatnya kerajaan Allah dalam menonjolkan namanya Ar-Rahman untuk kita menjadi hamba-Nya yang juga hamba Ar-Rahman, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang surah Al-Mulk ayat 25 hingga 30. Di ayat terakhir ada satu nasihat Allah yang Allah menjelaskan tentang jika Allah ambil sumber air, kepada siapa kita akan minta tolong? Seperti yang kita tahu, kalau dalam sejarah waktu kita belajar tu biasanya pertempatan awal tu di lembah sungai, dekat tepi pantai. Jadi jelaslah di situ, jelas bahawa manusia ni sangat perlukan air. Dan kita sendiri pun lah kan, kalau rumah tak ada air, tahu kan macam mana perasaan kan. Ni Allah kata, jika seluruh air dalam bumi ditelan, kepada siapa kita nak minta tolong? Ada satu cerita tentang monyet. Monyet, bila dia beri pisang, dia seronok tak? Seronok kan? Tapi apa jadi kalau kita ambil balik pisang tu? Dia akan ngamuk kan? Monyet tu sendiri, bila dia dapat pisang, dia seronok. Lepas tu bila kita ambil balik pisang tu, dia akan mengamuk kan? Tapi bukan ke pada asalnya monyet tu memang tak ada pisang tu? Jadi macam itulah kita. Yang kita ni sendiri akan lebih terasa hilang tu bila kita dah pernah rasa ada. Jadi bagaimana jika Allah bagi kita rasa nikmatnya air dan kita tak bersyukur dan Allah ugut, Allah challenge kita, bagaimana jika aku ambil? Pada siapa kau nak minta tolong? Jawablah. Nak jawab apa? Pada ini, pada itu, pada teknologi nak cuba create air. Jawab. Last, semua tu akan bawa penat. Last kita akan jawab Allah juga. Dan masa itulah baru kita cakap, Ya Allah, Maha benar Engkau. Nak ke kita Allah tarik air dulu, baru kita nak mengaku Maha benarnya Engkau? Na'udzubillah. Jadi semoga kita sama-sama sedar sebelum disedarkan, melihat sebelum dilihatkan. Sebab bahaya jika Allah murka, takut kita tak ada peluang pun nak sedar. Jika Allah tarik air, takut kita tak sempat pun nak sedar. Dan bagaimana jika kita tak sempat sedar dan nyawa kita dah ditarik? Semoga kita tergolong dalam orang-orang yang dapat kesedaran sebelum tidak ada guna lagi kesedaran. Jadi itu saja ayat 25 hingga 30 yang saya fokuskan pada ayat 30 surah Al-Mulk. Lihatlah gunung yang tinggi, Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak, serta iri hati. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Dalam hidup kita selalu minum air. Dan air adalah satu perkara yang amat penting untuk kita terus hidup dan sihat sampai ke hujung kehidupan kita. Dalam hidup kita ini, apakah pelajaran daripada air yang penting kita ambil perhatian? Iaitu air yang mengalir, ianya kalau sampai pada perkara yang mungkin tidak baik, awalnya dia kotor, air mengalir, terus mengalir dan mengalir, ia akan membersihkan keadaan dalam sesuatu tempat. Apakah pelajaran yang perlu kita ambil? Dalam hidup kita ini, kita jadilah seperti air yang terus menjadi lebih baik, membaikkan.
Dan apabila kita ingin membaiki diri kita untuk kita terus maju ke hadapan, kita mengambil prinsip daripada air, iaitu terus melakukan perkara yang baik, yang baik, yang baik. Dan walaupun perkara itu kecil, hari ini contohnya kita mungkin bercakap tentang mendengar apa yang sedang disampaikan, kita rasa itu adalah kebaikan yang kecil. Banyak kesilapan-kesilapan, keburukan, kelemahan saya yang besar sebelum ini, tetapi kebaikan yang kecil itu ia seperti air, dia akan membersihkan, teruskan membuat yang baik. Jangan bandingkan dengan orang lain, tetapi tengok pada diri, adakah yang saya buat ini lebih baik daripada apa yang ada semalam. Pastinya apa yang berlaku, kita akan jadi seperti air, dia akan membersihkan sedikit demi sedikit, sehingga satu masa nanti kita akan terkejut bahawa sebenarnya kita adalah individu yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Dan itulah tujuan, harapan daripada Allah untuk setiap remaja dalam kehidupan.